Soalan nombor 3 dipersilakan. Terima kasih. Tuan Sri Yang Di-Pertua, sebelum saya kemuka soalan, saya ingin mengambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan tahniah kepada kerajaan kita, Barisan Nasional, kerana berjaya menang dengan besarnya dalam PRK Sungai Besar dan juga Kuala Kangsar 2 hari yang lepas. Ini bukti sokongan rakyat kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib dan kepada timbalannya Datuk Seri Zahid dan juga penerimaan rakyat terhadap dasar-dasar kerajaan yang pro rakyat. 2, bukti bahawa majoriti rakyat menolak politik fitnah dan adu domba pembangkang, termasuk juga yang dilakukan oleh yang berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad. 3, kalau dicampur Datuk Seri semua undi pembangkang pun, BN masih lagi menang besar dalam pilihan raya kecil yang baru lepas. Tahniah sekali lagi kepada BN. Saya menyeru kepada pihak pembangkang, hentikanlah politik fitnah ini. Marilah kita sama-sama memberi tumpuan kepada pembangunan negara untuk kepentingan rakyat di masa hadapan. Terima kasih, Datuk Seri. Soalan saya nombor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan ini serentak dengan pertanyaan oleh Yang Berhormat Datin Rahimah binti Haji Mahamat juga pada hari ini, nombor 94, kerana menyentuh isu yang serupa, iaitu pernikahan rakyat Malaysia dengan warga luar negara. Tuan Yang Di-Pertua, sebagaimana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, pengurusan dan pendaftaran perkahwinan orang Islam di Malaysia adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Ini selaras dengan butiran 1 Senarai 2 Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan bahawa perkara yang menyentuh hal ehwal agama Islam ini adalah merupakan bidang kuasa kerajaan negeri. Ia diperuntukkan di bawah Undang-Undang Keluarga Islam di setiap negeri dan terpakai kepada semua orang Islam yang berkahwin di Malaysia, termasuk rakyat luar negara yang tinggal dan bermastautin di Malaysia. Oleh itu, maklumat berkaitan perkahwinan ataupun pendaftaran perkahwinan orang Islam di Malaysia, termasuk rakyat luar negara, adalah di bawah seliaan dan pengurusan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri yang berkenaan. Walau bagaimanapun, sebagai contoh berdasarkan maklumat daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, bilangan rakyat Malaysia yang berkahwin dengan rakyat luar negara pada tahun 2011 sehingga tahun 2015 berjumlah 2,144 orang. Daripada jumlah tersebut, jumlah warga negara asing lelaki adalah sebanyak 2,028 orang, manakala 116 orang adalah merupakan warga negara asing perempuan. Tuan Yang Di-Pertua, berhubung dengan pernikahan di luar negara pula, Undang-Undang Keluarga Islam yang berkuat kuasa di negeri-negeri juga telah memperuntukkan bahawa perkahwinan yang dilakukan di luar negara hendaklah mengikut hukum syarak serta prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Pernikahan di luar negara yang dilakukan tidak mengikut undang-undang dan peraturan negara telah menyebabkan pernikahan tersebut tidak dapat didaftarkan secara sah di Jabatan Agama Islam Negeri yang berkenaan. Misalnya di wilayah persekutuan, Akta Undang-Undang Keluarga Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan 1984 atau Akta 303, di mana Seksyen 31 telah jelas menyatakan bahawa mana-mana orang yang bermastautin di dalam wilayah persekutuan yang berkahwin di luar negara dengan sah mengikut hukum syarak, hendaklah dalam masa 6 bulan selepas tarikh perkahwinan itu hadir untuk mendaftarkan perkahwinannya di hadapan pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk orang Islam yang berhampiran sekali. Perkahwinan tersebut hendaklah didaftarkan bagi memudahkan urusan-urusan pengesahan pernikahan, mendaftar kelahiran anak, persekolahan anak-anak, kematian, perceraian, sebarang tuntutan melibatkan urusan mahkamah, keperluan imigresen dan sebagainya. Penalti akan dikenakan jika pihak-pihak tidak hadir di hadapan pendaftar dalam tempoh yang dinyatakan, sebagaimana yang disebut di dalam Seksyen 35 Akta yang sama, iaitu denda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Bagi memastikan perkahwinan yang akan dijalankan bertepatan hukum syarak serta prosedur dan peraturan negara Malaysia, maka perkahwinan ataupun permohonan perkahwinan di luar negara
hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada Jabatan Agama Islam Negeri yang berkenaan atau kebenaran daripada Mahkamah Syariah bagi perkahwinan secara poligami, perkahwinan di bawah umur, perkahwinan yang melibatkan janda berhias dan perempuan yang tidak mempunyai wali nasab. Akad pernikahan tersebut boleh dilakukan di pejabat kedutaan atau Suruhanjaya Tinggi atau pejabat konsul di luar negara atau badan-badan agama atau majlis agama Islam atau pusat Islam yang diiktiraf oleh pihak berkuasa di luar negara. Kegagalan pasangan untuk mendaftarkan pernikahan di Jabatan Agama Islam Negeri yang berkenaan menyebabkan Jabatan Pendaftaran Negara JPN tidak dapat merekodkan maklumat bapa di dalam sijil kelahiran anak. Bukan bermakna tidak sah taraf, tetapi tidak dapat merekodkan maklumat bapa. Ada beza antara anak tidak sah taraf dengan anak yang tidak diperolehi maklumat bapanya. Sijil kelahiran anak ini akan dikemaskini oleh JPN setelah pasangan membuat pengesahan pernikahan di Mahkamah Syariah dan didaftarkan di Jabatan Agama Islam Negeri yang berkenaan. Memandangkan perkahwinan adalah merupakan antara perkara yang amat dititik beratkan di dalam Islam, kerajaan ini menasihatkan pasangan yang ingin berkahwin di luar negara hendaklah mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan bagi mengelakkan permasalahan di kemudian hari seperti masalah dalam mendaftarkan anak-anak, hak dan kebajikan isteri atau isteri-isteri serta anak-anak, masalah dalam pembahagian harta pusaka serta masalah-masalah lain yang akan timbul jika berlaku perceraian atau kematian antara pasangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih YB. Sila. Tuan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri yang telah menjawabnya dengan jelas. Saya nampak jawapan tadi hanya untuk orang Islam saja. Apakah pula kedudukan mereka yang bukan Islam? Yang kedua, adakah kerajaan persekutuan tak nak mengetahui berapa orang Islam yang kahwin orang luar negara di Johor misalnya, di Sabah, Sarawak dan jadikan satu angka nasional? Nampak macam tadi cuma persekutuan saja ada angka. Soalan saya yang ketiga, berapa ramai pula dah kahwin tu jodoh di luar negara itu profesional, atau ada saja kahwin-kahwin suka sama suka, ataupun saja nak dapat kerajaan Malaysia? Kemudian berapa pula yang bercerai? Berapa dapat PR? Berapa pula dapat kerakyatan? Akhirnya saya nak tanya yang janda berias tu, macam mana Wabi tahu dia janda berias? Janda berias ni, Tok Sri, dia kahwin, lepas tu dia tak sempat tidur bersama. Lepas tu suaminya ataupun isterinya tu dia matilah. Jadi janda, dia tak dapat tidur bersama, itu maksudnya janda berias. Jadi Wabi mana tahu dia ni janda berias ke tak janda berias? Terima kasih. Susah jawapan tu. Terima kasih. Bagi maklumat yang ada pada saya, hanya melibatkan hal ehwal agama Islam, jadi hanya rakyat beragama Islam je lah. Yang kedua, yang berkenaan dengan Sabah Sarawak, seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, berkenaan dengan Sabah Sarawak ini tertakluk kepada Jabatan Islam negeri masing-masing. Jadi maklumat itu tidak ada di peringkat persekutuan. Apa yang saya boleh kongsikan hanyalah jabatan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Soalan yang ketiga, berapa ramai yang dikahwini golongan profesional daripada luar negara, berapa ramai yang bercerai, berapa ramai yang peroleh PR, berapa ramai yang dapat kerakyatan. Untuk berapa ramai yang dikahwini itu golongan profesional dari luar negara, dan yang kedua berapa ramai yang bercerai. Yang ni sebab soalan tu bersifat spesifik, kita akan bagi jawapan secara bertulis lah. Berkenaan dengan berapa ramai yang memperoleh PR dan berapa ramai yang dapat kerakyatan, ini di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi di luar bidang kuasa saya yang untuk memberikan maklumat tersebut. Berkenaan dengan janda berhias ni, betul lah tadi Tan Sri Yang Berhormat Tan Sri sebutkan berkenaan dengan definisi perempuan yang berkahwin dan belum disetubuhi oleh suami. Jadi kita hanya boleh di peringkat mahkamah boleh bertanya dan menyiasat je lah. Nahkum bil zawahir, kalau kata-kata Imam Syafi'i, kita hanya berhukum berasaskan apa yang dia sebutkan kepada kita. Yang lebih pada itu kita tak boleh nak buat penyelidikan selebihnya. Jadi itu sajalah yang saya boleh jawab dalam konteks inilah. Terima kasih. Baik, terima kasih YB.
bagi peluang Datuk, silakan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada YB Timbalan Menteri yang menjawab. Orang seronok belaka bila sebut kahwin ni. Pagi-pagi dah sebut kahwin ni memang apa ni orang rasa seronok. Jadi berhubung dengan kahwin ni, kahwin luar negara ni saya akan tengok merupakan satu rezeki lah berkahwin dengan orang luar negara. Kalau orang kita pergi berkahwin dengan orang luar negara pun atau sebaliknya. Cuma apa yang nak sambung soalan Tan Sri tadi, dorongan-dorongan yang dikenal pasti orang luar negara berkahwin dengan negara Malaysia ini, adakah kerana kalau sekiranya mereka menetap di Malaysia atau bekerja di Malaysia, mungkin dorongannya itu selain daripada cinta, kasih sayang, ialah nak tinggal lebih lama di Malaysia. Adakah itu salah satu faktor di samping bercinta, ataupun mereka berkahwin di luar negara sama-sama dan akhirnya mereka tetap di luar negara, tak balik pun ke Malaysia, tak datang ke Malaysia. Itu satu. Yang kedua, apabila kahwin ni kadang-kadang berlaku yang tidak diingini bercerai. Ada tak kes-kes yang menjadi perebutan antara pasangan antara luar negara dengan negara kita ni, perebutan anak-anak dan juga termasuk harta. Dan setakat ini kekerapan itu berlaku di kalangan masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira saya tidak mempunyai jawapan yang tuntas berkenaan dengan faktor-faktor kenapa kahwin dengan luar negara ni. Saya rasa ini perlu kita buat kajian secara lebih saintifik lah. Mungkin kena melihat, kalau saya bercakap soal percintaan, semua orang tahulah. Cinta itu salah satu je. Tetapi mungkin juga kerana faktor-faktor lain. Yang ini saya kira boleh dilakukan kajian dan kita boleh melihat trend bagaimana semakin lama semakin ramai yang berkahwin dengan rakyat luar negara. Adakah kerana mereka hanya nak mendapatkan PR dan sebagainya. Itu pun perlu kita buat kajian secara terperinci lah. Berkenaan dengan soalan yang spesifik tadi berkenaan angka, sekali lagi saya hanya boleh memberikan dalam bentuk jawapan bertulis lah, kerana saya tak ada data dengan saya sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih. Sila Habis Shanim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Pada masa kini, kecenderungan rakyat Malaysia berkahwin dengan pasangan rakyat luar negara semakin meningkat. Oleh itu berlaku juga peningkatan bagi permohonan untuk mendapatkan kewarganegaraan secara masukan, sebagaimana Perkara 19 Perlembagaan Persekutuan. Baru-baru ini saya berkesempatan berjalan di Chowkit, di Ampang Park, dan berkesempatan bercakap bersembang dengan wanita-wanita Malaysia yang kebanyakannya maklumkan kepada saya, Datuk Yang Di-Pertua, suami mereka adalah warga negara Pakistan. Ada yang maklum pada saya, dia isteri nombor 1, kat gerai ujung sana isteri nombor 2. Saya tanya, kenapa suka kahwin dengan warga negara Pakistan ni? Sebab Datuk Syukur lebih handsome pada warga negara Pakistan. Dikatakan sebabnya ialah, kalau warga negara wanita Malaysia kita kahwin dengan orang Pakistan ni dia pandai berniaga. Jadi wanita Malaysia ni boleh jadi tokek-tokek atau pemilik-pemilik kedai baju ataupun kedai kain. Itu adalah salah satu faktor yang dia bagi tahu kepada saya lah. Jadi soalan saya, bolehkah warga negara asing, soalan saya, Datuk Yang Di-Pertua, tanya, warga Pakistan ni pandai merayu ke pandai berniaga? dua-dua saya rasa Datuk Yang Di-Pertua. Merayu pun pandai, berniaga pun pandai. Jadi soalan saya, bolehkah warga negara asing ni dikahwin lebih pada satu? Saya takut nanti semua cukup kuota 4 orang. Itu satu, soalan pertama. Soalan kedua, berapa lamakah masa dan syarat-syarat yang lebih ketat dikenakan kepada mereka agar kebanjiran warga asing ke negara Malaysia dapat dikawal dan diurus dengan baik? Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih, YB. Sila, YB. Terima kasih. Saya rasa soalan betul lah kata Yang Berhormat Dr. Johari Mat. Soalan berkenaan dengan perkahwinan ni, saya tengok Yang Berhormat, yang lelaki semua senyum je. Cuma
Soalan nombor 2 itu di bawah Kementerian Dalam Negeri yang sesuai untuk menjawabnya. Tapi yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, semua warga negara, rakyat Malaysia dan juga rakyat luar negara yang beragama Islam yang ingin berkahwin, mereka tertakluk kepada peraturan dan undang-undang syarak di bawah Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Jadi kalau mereka ini nak kahwin lebih pada 1 ke, selagi mana ikut hukum syarak, jangan lebih pada 4 saja. Nak kahwin 2, nak kahwin 3, nak kahwin 4, apa juga alasan, itu bukan perhitungannya. Yang paling penting, dia harus mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, termasuk Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan yang paling besar sekali juga ialah harus mematuhi hukum syarak. Itu saja. Terima kasih. Ada lagi? Sila, Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Bertuah, saya juga tertarik pagi ini untuk bercakap soal perkahwinan dalam masyarakat Islam dengan orang asing ni. Tapi saya pagi ini nak tanya pada Yang Berhormat Menteri, sejauh mana makluman yang ada pada JAKIM dan apa pendidikan JAKIM terhadap kecenderungan sebahagian kecil masyarakat Islam di Malaysia untuk mengadakan nikah mut'ah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Dr. Muhammad Nur Manuti. Kita tidak ada maklumat secara spesifik berkenaan dengan mereka yang mengamalkan ajaran Syiah, khususnya dalam konteks mut'ah ini. Dan setakat ini kita hanya bergantung kepada, sebab seperti mana Yang Berhormat tahu, orang yang mengamalkan mut'ah ataupun mengamalkan Syiah ini, dia dalam prinsip Syiah, dia ada apa yang disebut sebagai taqiyah. Taqiyah itu maksud dia sebagai sebahagian daripada rukun mazhab ataupun rukun ajaran Syiah ini, dia boleh menipu dan memang wajib untuk menipu di hadapan terutamanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi atas faktor itulah kita sebenarnya sukar untuk kita mendapatkan bukti, kalaupun ada yang dibawa kepada pengetahuan kita. Memang ada maklumat-maklumat yang sampai kepada kita, tetapi sekali lagi kita tidak boleh mengambil tindakan secara sembrono berasaskan maklumat tersebut mengatakan orang itu berkahwin mut'ah dan sebagainya. Yang pernah berlaku, kita hanya boleh menyoal siasat dan bertanya apakah isteri ini adalah isteri yang sah dari segi syarak, ada maklumat sijil pernikahan dan sebagainya. Tetapi kalau selebih daripada itu, kita tak boleh nak buat apa-apa. Dan prinsip kita seperti mana yang berhormat pun tahu, dalam prinsip Islam, yuhmalu halul muslim ala salah. Kita berasaskan kepada maklumat yang ada di hadapan kita dan kita sentiasa berpegang kepada good faith, bersangka baik lebih dahulu. Melainkan ada bukti yang jelas yang boleh kita sabitkan. Itu pun bergantung kepada negeri-negeri, kerana kuasa untuk mensabitkan ataupun menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan akidah, dengan hal ehwal perkahwinan ini adalah tertakluk di bawah negeri-negeri. Terima kasih.